akan dihantar kepada kamu rezeki hujan, ya, yang banyak melimpah ruah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Hasil daripada kamu istighfar, kamu punya diri bersih daripada dosa, maka Tuhan akan bagi rezeki kepada kamu. Yumdidkum, dengan melimpah ruah apa dia? Bi amwalin, dengan rezeki harta benda, wa banin, dan juga anak-anak. Ya. Dan apa dia lagi? Wa yaj'al lakum jannatin, bagi kebun-kebun. Ini kaitan dengan rezeki belaka. Ya, wa yaj'al lakum anhara, dan juga bagi sungai. Kaitan sungai ini untuk orang Arab, bila ada sungai maka rezeki murah. Boleh bercucuk tanam. Kita pergi di Taif, negara Arab, Saudi, ya, macam Malaysia, ya, macam Malaysia. Kalau kita pergi, kalau duduk di Madinah dan juga di area kota Mekah, dia agak kurang sedikit air-air ini menyebabkan pokok tak ada. Tapi di Taif macam Malaysia, ya, pasal apa dia? Airnya, tanahnya subur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila mana kita banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka rezeki kita akan murah. Ya. Lagu mana Allah Ta'ala nak adjust supaya rezeki kita murah, itu jangan fikir. Tuan-tuan fikir pakai kalkulator tak jumpa. Tapi kalau tuan-tuan yakin ada masalah kewangan, ada masalah keluarga, serabut dengan anak ke, serabut dengan bini ke, masalah bini isteri ke, ataupun serabut dengan suami ke, tuan-tuan istighfar banyak-banyak, akan ada jalan keluar. Ini disebut di dalam Al-Quran sendiri. Tinggal lagi kepada kita yakin ataupun tidak. Kalau yakin dapat, kalau tak yakin tak ada lah. Ya. Tetapi coba tuan-tuan pergi jumpa pakar psikologi, ya, serabut ni dengan perangai suaminya ataupun perangai isteri, perangai anak, jumpa pakar psikologi, tak selesai masalah. Kenapa tuan-tuan tak istighfar? Ikut cara yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia maha pengampun. Ya. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya. Dia sebut spesifik, ya. Nak harta banyak, istighfar banyak. Ada masalah anak, sama ada masalah anak tak dapat anak, ataupun dapat anak tetapi nakal-nakal, maka istighfar banyak, niat elok-elok supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada anak kita. Maka dalam kes ini ada satu cerita yang saya ingin bawa kepada tuan-tuan, yang berlaku kepada Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam ni, dia satu orang lelaki yang fasik, yang jahat, sehingga kan dalam negeri tersebut, di negeri Arab tersebut, bila sebut Atabatul Ghulam, orang semua kenal dia ni memang jahat punya orang, gangster punya orang. Tapi tuan-tuan, satu hari Atabatul Ghulam ni, dia berasa nak berhenti di majlis ilmu. Maka dia berhentilah di satu majlis ilmu. Yang mengajarnya masa itu ialah tok guru besar, nama dia Hasan Basri. Ini semua orang kenal. Tengah-tengah mengajar tu ada satu orang tanya, tok guru, macam mana orang ni kalau orang melakukan dosa dan maksiat tak putus-putus? Kalau dia bertaubat, lagu mana Tuhan terima ke tak taubat dia? Maka Hasan Basri jawab, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang, dia tetap terima, asalkan cukup syarat dia. Yang kedua, dia menyesal sungguh-sungguh, sekalipun jahat dia tu macam Atabatul Ghulam. Hasan Basri ni memang tahu Atabatul Ghulam ni memang jahat, tapi dia tak kenal, dia tak tahu Atabatul Ghulam ini ada dalam majlis tu, sebab dia tak kenal. Dia kata sekalipun jahat dia macam Atabatul Ghulam. Bila dengar lagu tu tuan-tuan, Atabatul Ghulam ni tersentak. Ya. Satu orang tok guru kata jahat macam Atabatul Ghulam pun Tuhan terima lagi. Maka dia tersentaklah pada masa itu, dan dia pun berazam nak jadi baik. Akhir sekali dia bertaubat. Dia menangis, dia bertaubat, sembahyang sunat taubat, dia hadir kuliah, dia hadir majlis pengajian, dia hadir tazkirah dan sebagainya lah, ya.
Dan akhirnya tuan-tuan, dia pun berdoa dengan satu doa, Ilahi in kunta qabilta taubati wa wafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfazaka lama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sawti wan naghmati hatta annahu man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bir rizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Maksudnya Tuhan, kalau Engkau dah betul ampunkan dosaku. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta habati fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Kalau Engkau dah ampunkan betul dosaku, aku ni jahat, semua kena belaka, jahat aku dah taubat. Kalau betul Engkau dah terima taubat aku, Engkau dah hapuskan segala kesalahan aku, maka muliakanlah aku dengan fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Muliakan daku dengan kepahaman dan hafal, sehingga apa yang aku dengar aku hafal belaka. Yang kedua, aku minta sekiranya betul Engkau dah terima taubat aku, Engkau dah ampunkan dosaku, akrimni bi husni sawti wan naghmati hatta annahu man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Kalau betul Engkau dah terima, maka muliakan daku dengan satu suara yang lunak. Satu suara yang lunak. Siapa dengar suaraku, maka hati dia akan hancur lebur. Sekalipun wa in kana qasiyal qalbi, sekalipun hatinya adalah hati yang keras. Yang ketiga, Tuhan, kalau benar Engkau dah ampunkan dosaku, muliakanlah daku dengan rezeki yang halal yang aku tak tahu mari daripada mana. Tuan-tuan, dalam satu kitab cerita dia stop sampai tu. Tapi dalam kitab yang lain dia panjangkan lagi cerita dia. Ya. Cerita dianya ialah lepas pada tu tuan-tuan, Atabatul Ghulam ini, bila dia dengar orang mengajar, orang baca Quran, dia boleh ingat sampai bila-bila. Maknanya doa dia yang pertama Tuhan bagi. Dalam dunia lagi Tuhan dah bagi, bila Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, kerana dia minta ampun pada Allah. Nombor dua tuan-tuan, akrimni bihusni sawti wan naghmati hatta annahu man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Tuhan, tolong bagi kepada aku suara yang cukup baik. Akhirnya tuan-tuan, bila dia mengaji, orang menangis. Orang menangis. Lembut habis, hancur lebur hati orang. Bila dia mengaji, orang dengar, orang akan menangis. Dan yang ketiganya, akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Yang ketiganya, aku minta rezeki yang halal yang aku tak tahu mari daripada mana. Dia ni tuan-tuan, ikut cerita dalam kitabnya yang kata yang kedua tadi, menyatakan bahawa bila dia bangkit waktu pagi lepas subuh, dia bangkit saja, balik daripada sembahyang subuh, tengok-tengok ada orang letak dalam makanan. Ada orang letak makanan. Dan dia makanlah roti tersebut. Ya? Sebab dia tahu dah itu ada orang bagi kat dia. Balik pagi ada orang bagi makanan. Jadi tuan-tuan, itu maknanya kisah zaman dulu. Zaman kita mungkin tak nak lagu tu. Mungkin kita banyak utangnya, kemudian kesempitan rezekinya, masalah anaknya, maka istighfar tuan-tuan banyak-banyak. Ya. Sesuai dengan semangat Ramadan ini, cuba tuan-tuan mulai sekarang ini, cuba tuan-tuan buat setiap hari 100 kali satu hari. Cuba tuan-tuan tengok perbezaan ataupun perbandingan. Sebelum ni aku tak pernah istighfar, sekarang aku istighfar. Daripada sekarang, hari ini sampai bila-bila, 100 kali sehari. Tuan-tuan tengok kehidupan tuan-tuan. Rezeki jangan ditafsirkan harta banyak. Itu jangan tafsir macam tu. Ya, yang itu saya akan sentuh dalam tazkirah yang lain di masa akan datang. Apabila sentuh Rabbighfirli warhamni warzuqni. Warzuqni saya akan sentuh panjang sikit. Ya, mungkin 2-3 kali tazkirah habis. Warzuqni termasuk satu amalan yang Nabi kata, siapa yang amalkan benda ini, ayat ini, maka dunia akan merangkak-rangkak datang bertemu dengan dia. Ayat itu yang saya kata tuan-tuan bawa handphone nak shoot lah, saya akan pancarkan di
Dia screen, tuan-tuan tangkap. Pendek ya. Tapi kita jarang amalkan benda tu. Wallah.